Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen peranti terbaik pada hari ini, aku nak kongsikan senarai X flagship yang dijual di bawah tanda harga RM1,000. Dan kalau sekarang ni korang ada bajet sekitar RM1,000, lepas tu korang nak beli smartphone yang ada spek premium, inilah dia antara senarai ataupun peranti yang mungkin korang boleh consider untuk dibeli. Cuma satu benda yang aku nak highlight, kalau korang beli phone terpakai dekat Shopee, lepas tu phone tu import daripada Jepun macam Docomo Set dan sebagainya, kebanyakan dari smartphone tersebut akan ada masalah connectivity ataupun line kalau guna telco daripada New Mobile dan Yes 4G. Jadi kalau nak beli phone terpakai dekat Shopee, tak ada masalah sebenarnya, tapi better elakkan untuk guna telco yang aku sebutkan tadi. Dan sebenarnya untuk peranti X flagship ni, korang tak boleh nak harapkan yang dia terlalu terbaik. Yelah, harga pun bawah RM1,000 kan, mestilah ada kurang dekat bateri dan sebagainya. Jadi aku harap korang faham dekat situ. Dan tanpa buang masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Di tengah kelima, kita ada Google Pixel 3 XL. Apa yang paling best dekat Pixel 3 XL ni, tak lain dan tak bukan, adalah mengenai setup kamera dia. Dan aku berani jamin yang korang akan impress lah untuk ambil gambar menggunakan peranti ini. Sebab kualiti gambar dia bagus, dan gambar daripada Google Pixel ni pun ada karakter dan personality dia tersendiri. So memang akan puas hati setiap kali guna kamera dekat Google Pixel 3 XL ni. Dan apa yang lagi menarik pada setup kamera pada peranti ini adalah dia masih ada fungsi yang relevan. Contohnya portrait mode, night sight, astrophotography dan lain-lain. Walaupun Pixel 3 XL ni dah lama ada dalam pasaran, tapi Google masih bagi lagi features yang latest untuk pengguna dia. So aku rasa itu satu benda yang bagus untuk peminat Google Pixel. Kemudian untuk paparan hadapan pula, ia menggunakan paparan jenis POLED berukuran 6.3 inci dengan resolusi 1440p. So untuk layan konten memang akan puas sebab skrin dia ni vibrant dan mampu memberikan kualiti skrin yang cukup bagus. Cuma skrin dia ni masih ada teknologi yang lama, iaitu refresh rate 60Hz. Jadi 60Hz ni macam yang kita tahu, dia tak berapa smooth sangatlah kalau nak compare dengan refresh rate yang lebih tinggi. Dan macam aku cakap tadi, peranti ini masih relevan disebabkan dia ada banyak ciri-ciri flagship, di mana dia menggunakan Snapdragon 845. Memang sebuah chipset yang masih lagi okey untuk digunakan. Tak kisahlah untuk gaming secara casual atau social media, chipset ni masih boleh perform dengan baik. Lepas tu dia juga ada setup stereo speaker yang bagus, dan peranti ini masih dibekalkan dengan IP rating IP68 water and dust resistant. So memang banyak fungsi yang masih relevan untuk tahun 2022. Dan kelebihan seterusnya, walaupun Pixel 3 XL ni dilancarkan pada tahun 2018, tapi dia masih mampu menyokong software update sehingga Android 12. Boleh kata antara X flagship yang terawal dapat software update selaju ini. Dan untuk kelemahan pula, dia ada dua kelemahan. Yang pertama, kapasiti bateri dia agak kecil. Phone ni cuma ada bateri berkapasiti 3430 mAh sahaja. So tak sedap sangat kalau nak guna sebagai heavy usage. Dan kekurangan kedua, peranti ini tidak mempunyai slot SD card dan lubang 3.5mm audio jack. So macam mana sekalipun, korang terpaksalah cari alternatif lain macam storage yang lebih besar dan terpaksa pakai dongle untuk gunakan earphone dekat peranti ini. Cuma kalau korang plan nak beli Google Pixel 3 XL ni untuk fotografi semata-mata, yes, aku memang recommend sebab kamera dia antara yang terbaik. Korang boleh dapatkan Google Pixel 3 XL pada tanda harga jualan bermula RM600 sahaja. Bergantung kepada seller dan varian mana yang korang pilih. Seterusnya, di tangga keempat, kita ada OnePlus 70. Bagi aku, peranti daripada OnePlus ni dia best dekat performance dia. Dan dalam senarai ni, OnePlus 70 adalah satu-satunya yang menggunakan Snapdragon 855 Plus. Di mana 855 Plus ni merupakan upgrade version kepada Snapdragon 855. Dia sebenarnya tak banyak beza sangat, tapi dia macam ada overclock sikit lah. And yes, untuk enjoy segala jenis game dekat smartphone ni memang tak ada masalah. Tak kisah sama ada heavy gaming atau guna untuk multitasking, memang dia dapat bagi output yang cukup memuaskan. Dan kelebihan yang kedua terletak pada skrin hadapan dia. So OnePlus 70 menggunakan panel jenis Full AMOLED berukuran 6.55 inci dengan resolusi Full HD+. Dan yang paling best sekali, skrin smartphone ni support HDR10+ dan ada keupayaan refresh rate sehingga 90Hz. Tak cukup dengan itu, peranti ini juga menyokong setup stereo speaker yang bagus. So kalau nak layan movie, tengok YouTube atau dengar lagu secara langsung menggunakan speaker dia ni memang dah cukup baik. Dia mampu untuk memberikan kualiti skrin dan setup stereo speaker yang sangat memuaskan. Kemudian untuk kelebihan seterusnya, dia ada fast charging yang cukup laju, di mana ia hadir dengan fast charging setinggi 30W. Untuk tahun 2022, kalau dengar 30W tu macam tak banyak kan? Tapi dalam senarai ni, dia seorang je yang ada fast charging selaju ini. So kalau habis bateri pun tak perlu nak risau, sebab agak cepat juga untuk charge. Mungkin
Dalam 1 jam dah boleh cas penuh OnePlus 70 ni. Dan untuk kekurangan pula, macam biasalah, peranti ini tidak mempunyai slot SD card dan lubang 3.5mm audio jack. So kalau korang tak kisah dengan kekurangan itu, aku memang recommend untuk korang pilih OnePlus 70 ni sebab dia merupakan device yang berbaloi dengan spek dalaman dia. Korang boleh dapatkan OnePlus 70 dekat seller Cool Times di Shopee dengan tanda harga RM900 macam tu, bergantung kepada jenis varian dan storan dalaman yang korang pilih. Dan di tangga ketiga, kita ada Sony Xperia One. Secara teknikal, apa yang power dekat Xperia One ni adalah mengenai display yang digunakan. So, peranti ini menggunakan paparan jenis OLED berukuran 6.5 inci dengan resolusi 4K display. Tak cukup dengan 4K resolution, skrin pada peranti ini juga menyokong teknologi X-Reality Engine. Di mana dengan adanya teknologi macam tu, korang akan impress setiap kali tengok skrin dekat smartphone ni. Tak kisahlah nak layan konten ke, tengok movie ke, memang akan puas hati. Kemudian, Sony Xperia One juga dibekalkan dengan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 855. Dan hari tu, aku ada tengok Pak An buat gameplay PUBG Mobile guna Xperia One. Aku agak impress juga dengan prestasi dia walaupun chipset ni dah lama. So, untuk main game memang okey, dia dapat deliver prestasi yang cukup memuaskan. Dan untuk ciri-ciri lain, dia ada sokongan IP rating, IP65 dan IP68. Dia juga masih dibekalkan dengan slot SD card. So, kalau storage penuh, korang ada alternatif lain lah untuk simpan gambar dan sebagainya. Dan kelebihan yang last sekali, dia ada setup stereo speaker yang bagus, yang mana dia ada keupayaan Dynamic Vibration System yang akan hasilkan vibrate bila guna speaker dekat peranti ini. So, satu benda yang unik yang tak ada dekat peranti lain. Cuma dalam banyak-banyak kebaikan, Sony Xperia One ni masih ada kekurangan dia. Walaupun skrin dia hadir dengan 4K resolution, tapi refresh rate dia hanya 60Hz sahaja. So, tak berapa smooth sangat kalau nak scroll dekat social media dan sebagainya. Dan kekurangan kedua, bateri dia kecil iaitu serendah 3330 mAh sahaja. So, tak praktikal sangat untuk penggunaan harian. Dan kekurangan yang last sekali, peranti ini tidak mempunyai lubang 3.5mm audio jack. Tapi kalau korang tak kisah pasal kekurangan tu dan sedang mencari sebuah smartphone yang ada kualiti skrin yang sangat bagus, inilah dia antara peranti yang sesuai dengan korang. Korang boleh dapatkan Sony Xperia One pada tanda harga jualan rendah RM700 sahaja, bergantung kepada seller dan varian mana yang korang pilih. Kemudian di tangga kedua, aku memilih Samsung S10 Plus. Apa yang aku suka dengan peranti Samsung ni adalah mengenai user interface yang digunakan. Macam tak ada benda lain nak sebut kan? Tiap kali letak Samsung dalam senarai, mesti sebut pasal UI dia. Tapi itulah hakikatnya, yang One UI pada peranti Samsung ni memang best. Rasa smooth, clean dan boleh kata antara user interface yang terbaik. Lepas tu ditambah pula, Samsung ni ada ekosistem dia tersendiri. Contohnya macam Samsung Pay dan Samsung DeX. So, teknologi macam ni dia akan buat kita lagi seronok nak pakai sebab lebih convenient dan menjimatkan masa. Dan satu lagi, untuk software update, Samsung S10 Plus ni dia menyokong software update sehingga Android 12. Jadi memang sangat berbaloi untuk digunakan pada tahun 2022. Dan kelebihan ketiga, Samsung S10 Plus menggunakan paparan jenis Dynamic AMOLED berukuran 6.4 inci dengan resolusi 1440p. Dan skrin Samsung ni memang superb, tak boleh nak dinafikan yang kualiti skrin daripada Samsung ni cantik, vibrant. So tak perlu nak risau pasal skrin lah kalau pakai peranti daripada Samsung. Kemudian Samsung S10 Plus juga boleh dikategorikan sebagai peranti yang lengkap sebab ciri-ciri yang korang perlukan dia ada. Contoh macam IP rating, dia support IP rating IP68. Lepas tu dia masih ada lubang 3.5mm audio jack. Dia juga masih dibekalkan dengan slot SD card. Dan yang paling best sekali dekat speaker dia, di mana ia hadir dengan setup stereo speaker yang telah ditune daripada AKG. So memang best untuk layan Netflix dengan lagu dan sebagainya menggunakan speaker dia ni. Dan satu lagi, sebelum kita pergi dekat bahagian kekurangan, ada satu benda yang aku nak share. Untuk pengetahuan korang, Samsung S10 Plus ni dia sebenarnya hadir dengan dua jenis varian. Satu pakai Exynos 9820 dan satu lagi pakai Snapdragon 855. So aku lagi recommend untuk korang pilih Samsung S10 Plus yang menggunakan Snapdragon 855. Sebab chipset Snapdragon ni macam kita tahu dia lebih stabil dan tahap efisien itu lebih baik lah berbanding chipset Exynos. Okey, kita dah settle bahagian kelebihan dan untuk kekurangan pula, apa yang aku perasan peranti Samsung ni dia tak berapa bagus sangat dekat prestasi bateri dia. Kalau ikut atas kertas, Samsung S10 Plus ni ada kapasiti bateri yang okey, iaitu 4100 mAh. Tapi tahap drain dan standby mode dia agak mengecewakan. So korang kena aware sikit lah pasal bateri dekat peranti Samsung. Dan kekurangan kedua, walaupun skrin Samsung S10 Plus ni cantik, tapi refresh rate dia masih guna teknologi yang lama, iaitu 60Hz saja. So kelancaran skrin dia tu tak terasa sangat. Korang boleh dapatkan Samsung S10 Plus dekat seller Win Gadget 829 di Shopee dengan harga jualan bawah daripada RM1,000. Untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan yang terakhir di tengah pertama, aku pilih LG V50.
Secara peribadi, aku rasa LG V50 ni antara peranti underrated sebab sekarang ni korang boleh beli dengan harga serendah RM600 sahaja. Dan dengan RM600, korang dapat spek yang melimpah ruah dan merupakan sebuah peranti yang lengkap untuk tahun 2022. So, apa yang best dekat LG V50 ni, of course lah, dia ada chipset yang masih relevan, iaitu Snapdragon 855. Memang sebuah chipset yang masih lagi okey untuk digunakan, nak letak high grafik atau main game pun tak ada masalah. Dan apa yang membuatkan LG V50 ni sebuah peranti underrated adalah disebabkan dia ada banyak benda. Contohnya untuk speaker, dia pakai setup stereo speaker. Lepas tu dia masih ada sokongan IP rating IP68. Dia juga masih dibekalkan dengan slot SD card dan juga earphone jack. Dia lah murah, lepas tu banyak benda dia ada. So memang sebuah peranti yang lengkap dan sangat rare untuk tahun 2022. Kemudian untuk skrin hadapan pula, LG V50 dibekalkan dengan paparan jenis P OLED berukuran 6.4 inci dengan resolusi 1440p. Dan skrin pada peranti ini juga menyokong HDR10, so memang baguslah untuk penggunaan media consumption. Cuma skrin ini masih ada teknologi yang lama, iaitu refresh rate 60Hz, tapi kalau korang tak kisah, dan aku rasa tak ada masalah lah. Dan untuk spek lain, LG V50 hadir dengan bateri berkapasiti 4000 mAh dan turut menyokong fast charging 18W. So 4000 mAh ni kategori okey lagi lah untuk penggunaan harian. Cuma untuk smartphone LG ni dia ada satu je kekurangan. Macam yang kita semua tahu, jenama LG ni dia dah stop production untuk smartphone diorang. Jadi mungkin ada risiko kalau katakan skrin rosak, skrin retak, penukaran bateri dan sebagainya. Mungkin agak sukar lah untuk cari pengganti hardware dia. Tapi yang bagusnya, LG V50 ni masih menyokong software update sehingga Android 12. Kira okey lah walaupun diorang dah stop production, tapi masih bagi update yang terlatest. Dan kalau korang tak kisah pasal kekurangan yang ada pada peranti ini, atau korang ni memang jenis pandai jaga phone, dan aku rasa tak ada masalah pun untuk guna LG V50 pada tahun 2022. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku harap video kali ini sikit sebanyak membantu korang dalam memilih peranti yang terbaik untuk korang. Dan kalau korang tengok balik spek smartphone yang aku senaraikan ni, kebanyakannya ada kapasiti bateri yang rendah kan. Contohnya macam 4000, 3300 dan sebagainya kan. So aku rasa masa tahun keluaran diorang, memang banyak brand guna kapasiti bateri yang rendah. Mungkin disebabkan waktu tu, itu je teknologi yang paling power lah kot diorang boleh buat. Even Apple pun kalau kita tengok, waktu 2019 macam tu, kapasiti bateri iPhone tak sampai 4000 mAh pun. So kalau korang tak kisah pasal bateri dan memang nak beli untuk fokus kepada performance, yes korang boleh consider untuk pilih salah satu daripada list yang aku berikan ni. Dan jika korang berminat untuk beli, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So korang boleh pilih dan boleh beli nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye.